Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat lagi meneruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-30, iaitu bermula surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ataupun Wan-Nazi'at. Surah yang ke-79. InsyaAllah kita mula surah ini sampai kepada masa yang diperuntukkan sehingga tamat perbincangan, insya-Allah. Awal perbincangan kita baca ayat dulu. Buka Quran, buka mushaf. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Surah An-Nazi'at. Dalam tafsir pimpinan kita ada muqaddimah. Muqaddimah surah dulu. Coba kita lihat dalam muqaddimah isi kandungan dan apa yang nak diceritakan kepada kita. Yang pertama, surah ini diturunkan di Makkah. Dalam bahasa ilmu ulumul Quran dia panggil Makkiyatun. Makkiyah. Makkiyah artinya surah ini diturunkan di Makkah. Biasanya surah-surah yang seperti ini Makkiyah artinya diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi kita berhijrah. Karena di saat itu sangat memerlukan kepada tasbitul aqidah, menenangkan keadaan, menguatkan jiwa untuk berhadapan dengan kaum Quraisy yang sangat ganas menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengandungi bilangan ayatnya 46 ayat. Dalam tafsir, dalam mushaf kita ni ada 46 ayat. 46 ayat. Mengikut ulama yang mengkaji tentang bilangan ayat, bilangan ayat dia panggil, ada satu kitab nama dia Al-Bayan fi Addi Ayil Quran. Penjelasan tentang bilangan ayat Quran itu. Ya. Dia kata bilangan di ayat dia 46 ayat mengikut bilangan ahli Kufah. Dan ada riwayat kata 45 ayat indal jumhur. Itu ada satu ayat tepat yang khilaf tentang mata'an lakum li an'amikum dengan ayat fa amma man tagha. Adakah di ayat satu ataupun ayat mustaqilah ataupun ayat yang bersambung. Yang pentingnya bagi kita dalam mushaf kita ni ada 46 ayat
dinamakan surah An-Nazi'at. Apa makna Nazi'at? Ni kita kena belajar. Nazi'at maknanya makhluk-makhluk yang mencabut. Mencabut apa? Kalau dari sudut bahasanya, naza'a maknanya cabut. Tak kira cabut apa-apa. Cabut pokok, cabut kuasa, cabut nyawa. Apa yang ditugaskan mencabutnya. Baru kita tahu, oh surah apa ni? Surah Nazi'at. Surah apa? Surah mencabut. Tapi dalam ayat kita ni fokus kepada cabut nyawa. Kenapa? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu dan juga dengan makhluk-makhluknya yang lain yang disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya bahawa manusia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Nama dia Nazi'at. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau orang nak mati, orang panggil saat apa tu? Orang yang sakit terakhir, last. Orang panggil saat apa? Nazak. Kan? Betul. Nazak ni, Nazi'at tu mana? Nazak maknanya orang menghampiri mati, maknanya hampir dicabut nyawa. Itu dipanggil nazak. Dah jadi bahasa Melayu dah. Oh. Kan kalau kita pun kalau telefon ke orang, balik cepat. Orang kita ni, keluarga kita ni sudah nazak. Makna nazak tu di keadaan nak dicabut nyawa. Itu makna nazak. Dengan tanda-tanda dia yang tersendirilah. Orang-orang yang biasa duduk dekat orang nazak ni, dia nampak. Ada tanda-tanda dia yang tersendiri. Kita akan lihat nanti insya-Allah. Itu dia panggil Nazi'at. Dari sudut intisari kandungan, apa makna intisari? Makna ringkasan kepada isi kandungan dalam surah ini apa ada? Menegaskan tentang kebenaran hari kiamat yang tidak sepatutnya diragui oleh sesiapa pun. Kemudian ditegaskan bahawa kedatangan hari itu ialah pada ketika berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa makhluk ditangguh sekejap sebelum mereka juga akan mati. Kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Semuanya itu adalah benar dengan tidak syak lagi. Lalu diberi amaran bahawa sesiapa yang mengingkarinya dan berdegil dalam kekufarannya, maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Sebagaimana yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya yang kufur ingkar. Setelah itu diterangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang didapati oleh orang-orang yang taat dan orang-orang yang derhaka. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai golongan kafir yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek tentang bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu. Kepada mereka ditegaskan bahawa hal itu tidaklah termasuk dalam tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kepada Allah jualah. Terserah kesudahan ilmu mengenainya. Ilmu bila kiamat itu kuasa Allah, tak ada siapa boleh tahu. Kan? Orang lain jangan coba duk pandai-pandai nak rempuh, nak robek ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat. Kan akhir surah tu. Sangatlah dahsyatnya huru-hara itu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itulah mukaddimah intisari isi kandungan surah yang akan kita baca ini. Kita masuk kepada huraian ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wan nazi'ati gharqa. Demi makhluk-makhluk. Tengok nota di bawah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang tersebut pada ayat-ayat 1 hingga ayat 5 yang kita akan baca ni. Bahawa hari kiamat tetap berlaku. Oleh kerana tidak diterangkan jenis-jenis makhluk itu, maka ahli-ahli tafsir memberikan tafsir yang berlainan mengenainya. Jadi ada yang mengatakan malaikat-malaikat. Nah, jadi ulama tafsir ada kata malaikat. Nazi'at itu malaikat yang mencabut nyawa. Ada yang mengatakan bintang-bintang. Bintang-bintang. Ada yang mengatakan sakaratul maut. Saat menghadapi kematian, malaikat nak cabut nyawa. Ada yang mengatakan al-wuhush, benda-benda hayawan-hayawan yang liar. Dan ada juga yang mengatakan lain daripada itu, perbahasan itu terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Dalam kitab-kitab tafsir, wal mukhtar, dan pendapat yang dipilih, insya-Allah taala, an-nazi'at di sini balik kepada al-malaikah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma wa jama'atun minas salaf wa a'immatit tafsir. Alhamdulillah. Baik, kita tengok kepada ayat. Wan nazi'ati gharqa. Demi makhluk-makhluk. Makhluk apa tu? Macam-macam ulama tafsir, tapi yang kita nak pilih di sini iaitulah malaikat-malaikat yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya. Gharqa, apa makna gharqa? Dengan makna kasar, dengan cara yang sekasar-kasarnya. Cabut dengan cara kasar. Allahu Akbar. Kata di sini, Allah SWT bersumpah. Dia boleh bersumpah dengan apa saja. Allah Ta'ala dengan kuasa dia, dia boleh bersumpah dengan apa saja dia nak sumpah. Dengan makhluk ke dengan apa. Tapi kita manusia tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka, apa maksud di sini? An-nazi'ati gharqa, yang makhluk yang mencabut dengan kasar. Artinya, al-malaikah tanzi'u arwahal kuffar biquwwatin wa shiddatin. Malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan kasar, dengan kuat. Allahu Akbar. Gharqa ay tastaghriqu fin nas. Maknanya cabut dengan cara yang kasar. Kata di ulama lughah kata dia cabut nyawa orang kafir itu daripada semua sudut. Semua orang nadi dia ditarik belakang. Sedangkan ruh orang kafir, dia tak mau keluar. Sebab dia tahu, kalau dia keluar daripada tubuh, lepas pada ni azab yang sangat dahsyat sedang menunggu di hadapan. Maka dia tafarraq fil jasad. Tatafarraq maknanya ruh tu masuk. Ada yang duduk di kaki, ada masuk. Seluruh tubuh ni masuk belakang dalam tu. Maknanya tak mau keluar. Itu maksud tak mau keluar. Maka malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa, kita dah belajar kan ilmu malaikat ni, Jibril menurunkan wahyu kan. Malaikat yang cabut nyawa tu, nama dia Malakul Maut. Dan pembantu-pembantu Malakul Maut itu kan. Kata di dalam hadis, malaikat cabut nyawa orang kafir kama yunza'us safud minas sufil mablul. Seperti kita tarik besi yang pencangkuk di dalam bulu yang basah. Tarik, bayangkanlah. Nabi kita SAW buat bayangan betapa dahsyatnya nyawa orang kafir nak keluar. Tapi kita kenapa kita nampak biasa. Taklah kalau contohnya orang duduk atas katil, dia cabut nyawa sampai menggelupur.
gelepar siapa jatuh bawah katil, tak ada. Biasa gitu ya. Sebab alam itu alam yang sudah lain, bukan alam kita. Manakala alam kita nampak, kita sembelih lembu pun nampak, menggelupur dia nak boleh habis nyawa. Tapi kenapa orang tak ada biasa-biasa je? Orang tu walau orang kafir, macam mana kita nak nampak yuza'us safud, cabut besi benih yang bercerekok ni daripada bulu yang kapas yang basah. Itu maknanya kesakitan dia tu kita tidak nampak. Kalau nampak atas dunia ni senanglah. Orang kafir pun boleh insah lalu tengok tak boleh ni. Bahaya ni, itu dia panggil. Maka sebenarnya itu benda gaib. Maka yuqalu li halatil maut, orang pun kata keadaan menghadapi kematian itu dia panggil halatun naza'. Bahasa Arab kata halatun naza'. Bahasa Melayu pun kata naza' tu. Naza', kan? Naza' maknanya orang yang sedang dicabut nyawa. Allahu Akbar. Ini kumpulan yang pertama, kumpulan mana? Kumpulan orang kafir wal-iyazubillah. Ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Apa dia mana nasyitat? Yang kedua, yang menarik. Siapa dia? Kita dah bincang tadi, nazi'at tadi. Yang menarik nyawa orang itu cara baik malaikat. Apa yang ditugaskan menariknya? Nashta. Apa mana nashta? Dengan cara yang selembut-lembutnya. Masya Allah. Yang tadi gharqa, yang ini nashta. Ingat baik, jangan letak nama. Nama kita letak nama anak kita, Muhammad gharqa. Bahaya, Muhammad yang kasar. Kita nak nashta. Lembut nashta tu. Kata dia ulama tafsir, an-nasyitati nashta, iaitulah malaikat, malakul maut, ketika mencabut nyawa ruh orang yang beriman, dalam keadaan nashta taqbiduha birifqin wa rahmatin walin, dengan cukup lembut. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat mari jumpa kita, nashta nasyitati nashta, berlembut. Ya Masya Allah, tabarakallah. Fatasil, maka ruh orang yang beriman itu keluar daripada tubuh dia, kama tasirul qatratu min famis siqa, sebagaimana keluarnya titisan air daripada mulut botol. Kita kan, mulut botol, air itu bertitik, titisan air itu. Begitulah ruh orang beriman. Malaikat mai kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, ruh yang baik, ukhruji ila ridwanillahi wa maghfiratih. Keluarlah kamu kepada keampunan Allah, kepada rahmat Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu, nyawa itu keluar. Tuan dia senyum. Orang panggil memandang. Orang nak mati, dia tengok mata dia celak. Dia tengok siapa? Dia bukan tengok anak-anak dia kat depan. Dia bukan tengok isteri dia, bukan tengok suami dia. Tapi dia tengok ruh dia sudah diangkat naik. Sebagian dalam hadis, dalam hadis kata, iza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar. Apa iza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, keluar daripada tubuh dia, tabi'ahul basar, mata pun tengok. Allahu Akbar. Kalau dia ni orang baik, sebagaimana yang telah kita sebut dalam ayat Al-Quran, surah Fussilat, tanda. Surah Fussilat, apabila orang yang baik, orang yang beriman, orang yang istiqamah dengan Islam ni mati, apa jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat rahmat mari duduk melingkungi dia. Mereka berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Saudara, jangan kau takut, jangan duka cita, tak usah bimbang. Kamu pergilah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Syurga dijanjikan oleh Allah. Maka pada saat itu, malaikat tarik nyawa dia dalam keadaan tenang, seperti titisan air dari mulut botol. Allahu Akbar. Banyaklah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan pengakhiran yang baik, dan jangan engkau matikan, letak ke atas kami untuk mati yang tidak baik, yang buruk. Itu kaedah, itu doa. Ada setengah, saya dengar ada setengah imam dia baca, Allahumma khtim alaina bihusnil. Kita kena beza di antara ala dengan la. Kalau kita nak minta, kita minta lana. Allahumma lana. La dengan mana untuk kita. Kata ala itu ke atas kita. Biasanya digunakan untuk ayat-ayat yang tidak baik. Dia kena perhatilah. Kalau ada imam tempat kita baca ala ikhtim alaina bi husnil khatimah, boleh tegur dia, kata tukar imam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Naam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Allahu akbar. Orang mukmin itu bila keluar ruh dia tu terpercik peluh di dahi dia. Ini di antara salah satu daripada tanda husnul khatimah, insya-Allah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Tapi janganlah pula kita duk tularkan benda macam ni. Itu semua untuk kuasa Allah. Cuma kita boleh tengok al-bisyarah kepada keluarga. Bila kita tengok keluarga kita ni mati araqil jabin, terpercik peluh di muka dia, di dahi dia, kita kata insya-Allah ini di antara tanda-tanda husnul khatimah. Sebab apa? Tapi jangan pula ada setengah orang ni tengok, ada apa ni, muka senyum, dahi berpeluh ni, ambil gambar, tunjuk, ni tanda keluarga kita ni mati husnul khatimah, ni syekh kita ni mati. Kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara zahirnya kita nampak insya-Allah itu di antara tanda yang baik. Sebab apa dia mati berpeluh dahi? Sebab kata di para ulama, sebab bila ruh dia angkat, ruh ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia malu. Ruh dia naik mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, tetapi umur yang diberi, peruntukan umur yang diberi mungkin 50 tahun, 60, 70, 80 tahun, tidak setimpal dengan ibadat-ibadat yang dibawa naik bersama dengan ruhnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni Allah Ta'ala beri pada kita berapa jam satu hari. Satu hari, satu malam, kita ada 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit. 24 kali dengan 60. Bermakna kita ada 1440 minit. Saya nak tanya diri saya dan para jemaah sekalian, berapa banyak kita habiskan 1440 minit dengan lidah kita basah menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak yang kita buat? Berapa ratus kali sehari kita kata, kita ucap? Berapa lembaran Quran satu hari kita baca? Masya Allah, tabarakallah. Ya, sebab itulah orang-orang yang baik, bila ruh dia naik, dia malu pada Allah, terpercik peluh di dahi dia, sebab dia kata, aku nak tunjuk apa kepada Allah, lidah aku banyak basah dengan makan teh daripada bahasa menyebut nama Allah. Yang kita bimbangnya, lidah kita banyak basah mengutuk orang daripada berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat yang ketiga, was-sabihati sabha, was-sabihati sabha. Dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak, menerima perintah dengan gerak yang secergasnya. Sabihat hiyal malaikatu tasbah bainas sama'i wal ardi, iaitulah malaikat yang turun naik langit ke bumi, daripada langit ke bumi, bumi ke langit, turun naik, laju dia. Kerja malaikat ni dalam ayat kita, dalam isu kita ni, maka bila ruh orang mukmin tu dikeluar, malaikat datang bawa kain kafan minal jannah, kain kafan yang daripada syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ruh itu diletak dalam kain kafan, dibawa naik ke langit. Bila lalu ke langit, malaikat-malaikat tanya, apakah ruh yang ruh tayyibah, ruh yang baik ini, ruh yang suci, yang bersih ini, yang wangi ini, siapa punya Tuhan? Masya Allah, tabarakallah. Fa yurahibun, para malaikat mentarhib, ucap selamat datang
kepada mereka semua. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia kata, ruh ya tayyib. Jadi kerja malaikat ni turun naik. Ya ta'aqabun, malaikat tu kasyif. Malaikat malam, ni, subuh, dia naik dah. Turun malaikat yang siang pula jaga. Bila, waktu asar nanti, dia tu kasyif, naik balik. Dan ada malaikat, dia panggil malaikat sayyahin. Malaikat yang peronda. Apa kerja dia? Duk meronda atas dunia ni, cari orang yang sedang berzikir, orang yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bila kita selawat, kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyakkan selawat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Perbanyakkan. Hari-hari Jumaat ni kita banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna salatakun ma'rudatun alayya, selawat kamu itu akan dibawa padaku. Malaikat sayyahin bawa. Kemudian sahabat terkejut. Kaifa tu'radu 'alaika wa qad arib? Bagaimana malaikat nak bawa selawat ni sedangkan Tuhan sudah jadi tanah? Pada peringkat awal lah, kan sahabat belum dimaklumkan bahawa jasadul anbiya tidak dimakan oleh tanah. Maka Nabi kata, la, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah SWT tidak benarkan tanah makan jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jasad dia hidup dalam kubur mereka utuh seperti sedia. Tidak terusik. Ada malaikat yang tengok orang ada duduk majlis ilmu, dia mari report pada Allah Azza wa Jalla. Ini itu kerja malaikat sabihati sabha. Kalau kita nak bincang tentang malaikat sangat panjang. Allah Ta'ala sebut malaikat itu uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang bersayap 2, 3, 4. Dan malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu 2 kali dengan rupa yang asli 600 sayap. Saddul ufuk. Satu sayap dia tu penuh timur dengan barat. Besarnya malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Jadi kerja malaikat ni turun naik dengan begitu cergas. Kerja dia apa? Kerja dia bagi laporan, bawa tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh Allah. Dalam tajuk kita ni, mereka turun untuk ambil nyawa, kemudian dibawa naik nyawa orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang jahat, wal'iyazubillah, maka nyawa dia bila dibawa naik, ditendang turun ke bumi, tidak dibuka pintu langit pada mereka. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada ayat yang keempat. Fassabiqati sabqa. Lalu masing-masing berlomba-lomba dahulu mendahului. Menjalankan tugasnya dengan cara yang sungguh-sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Ini malaikat ni, Masya Allah, duduk turun naik di antara langit dengan bumi. Menunjukkan bahawa mereka itu cahaya laju dia. Jauh ni langit dengan bumi ni jauh mana jarak. Tapi laju dia boleh turun sekejap je. Banyaklah cerita-cerita malaikat turun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam rakaman di Halaqah Abu Anas Madani dalam YouTube. Cari satu kitab yang saya syarahkan. Nama dia Beriman kepada Malaikat. Beriman kepada Malaikat. Alhamdulillah, di sana kita telah bincang panjang tentang wazifatul malaikah, tugas-tugas malaikat dan bagaimana cara gerak kerja mereka di sana insya-Allah. Jadi dalam ayat ini kita cara ringkas saja. Fassabiqati sabqa, maknanya malaikat yang berlomba-lomba. Ada malaikat kata malaikat sabaqat bani Adam bil iman. Malaikat itu lebih dulu daripada anak Adam beriman. Sebelum jadi Adam, malaikat sudah ada. Kan dia dialog dengan Allah Taala. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat sudah tanya, malaikat sudah beriman. Dan Allah Ta'ala telah gambarkan siapa malaikat. Illa ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Sekali-kali mereka tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Apa saja yang diperintah oleh Allah, mereka tidak derhaka. Dan mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan perintah apa? Semuanya mereka ikut. Surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Dan malaikat juga membawa wahyu pada Nabi.
Malaikat juga telah bekerja bawa ruh-ruh orang mukmin ke syurga, dan malaikat juga mendahului segala perkara. Mereka sangat setia, patuh dan buat kerja dengan begitu teliti dalam segala perkara yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Ayat yang kelima. Falmudabbirati amra, serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Jadi mudabbirat, kebanyakan ulama tafsir kata maksud mudabbirat sini al-malaikah. Malaikat yang menguruskan susunan perjalanan di antara langit dengan bumi dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tuhan boleh ya buat kun fayakun, tetapi secara tertibnya Allah Ta'ala dah atur. Malaikat ni jaga ni, malaikat ni jaga ni kan. Malaikat Jibril jaga apa? Turun wahyu. Ada malaikat yang dijaga hujan. Ada malaikat yang kerja dia menyambit nyawa. Ada yang malaikat hafazah duk jaga kita supaya tak masuk semut dengan cicak dalam telinga, dalam hidung kita. Ada malaikat-malaikat yang kerja dia menurunkan azab dan macam-macam wazaif malaikat. Mungkin bahagian daripada kita dah belajar dalam kitab Fardhu Ain kan, 10 nama ketua malaikat. Itu 10 nama ketua malaikat. Itu ketua. Bilangan malaikat tak ada siapa tahu. Kan? Kalau kita nak gambarkan malaikat ni, terlalu ramai bilangan dia, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kalau ada sebuah hadis, Nabi kata, di bumi ada Kaabah, di langit ada nama dia Baitul Ma'mur. Macam Kaabah kita lah. Baitul Ma'mur ni ditawaf oleh malaikat. Setiap hari 70,000 malaikat tawaf. 70,000. Malaikat itu dibenar tawaf hanya sekali saja seumur hidup. Kota dia sekali. Kita ni banyak kali juga boleh pergi Mekah kan. Payah-payah kota pun boleh ulang. Maka dalam ayat yang Tuhan sebut, as-sabihat, cergas. Sabiqat, mendahului, berlomba-lomba. Al-mudabbirat, yang mentadbir. Pegawai tadbir, kita kata. Itu semua tasassul tabi'i. Susunan atur yang mengikut tabiat, yang menyatakan tugas-tugas malaikat. Sabihat, duduk turun naik langit dengan bumi. Itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menyusun, mentadbir, menjaga langit dengan bumi ini, mengikut apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mengatakan mudabbirat di sini iaitulah malaikat. Sebab apa? Ulama-ulama tafsir kata ada beberapa sebab. Sebabnya ramai di kalangan ulama tafsir mengatakan al-mudabbirati, fal mudabbirati amra di situ iaitulah malaikat. Yang kedua, surah ini, surah An-Nazi'at ini, surah yang berkaitan dengan negeri akhirat, kebangkitan semula, balasan, nusyur, kamu akan dibangkit keluar daripada kubur, dan permulaan perjalanan ke akhirat, apa dia? Al-maut. Sebab dalam hadis Nabi sebut, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah merupakan stesen pertama ke akhirat. Kubur adalah stesen pertama ke akhirat. Siapa dia selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu ringan. Siapa tak selamat, wal'iyazubillah, lepas pada itu lagi dahsyat. Allahu Akbar. Maka oleh kerana kita ni perjalanan akhirat bermula dengan mati, munasabahlah ayat yang pertama dalam surah ini, An-Nazi'at, kita mula dengan cabut nyawa dulu. Lepas cabut nyawa, banyaklah episod-episod, marahil-marahil yang akan dilalui oleh seorang manusia. Kemudian nasyitat, apa dia? Malaikat yang ditugaskan menyabut-cabut nyawa pula secara lembut kan. Itu di antara permulaan marhalah ke akhirat. Maka dua ayat ni, gharqa, nashta. Allah Ta'ala nak bezakan di antara dua kategori makhluk. Makhluk yang beriman, nashta, lembut cara ambil nyawa. Makhluk yang kafir, gharqa,
kasar ditarik nyawanya, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tersebut. Kita berpindah kepada ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hari tarjufur rajifah, goncangan tiupan sangkakala yang pertama, ini ayat ini menunjukkan al-qasam fi quwwah, maknanya sumpah-sumpah itu menunjukkan kekuatan perkara yang disumpahkan itu. Ini Allah Ta'ala sebut. Maka tarjufu ar-rajifah, berlaku tiupan yang pertama yang menggoncangkan alam. Ar-rajifah dengan makna goncangan yang pertama, iaitulah tiupan sangkakala yang pertama. Yauma tarjufur ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Jadi iaitulah suara yang menggoncangkan kuat. Allahu akbar. Tempikat apa ni? Malaikat Israfil tiup dia punya serunai. Warradifah, iaitulah sayhatun ukhra, tiupan serunai sangkakala kali yang kedua. Di antara dua tiupan itu Allah Ta'ala telah menetapkan tiupan yang pertama mati, tiupan yang kedua bangun semua. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Allahul musta'an. Bila kita baca ayat-ayat bawah ini kita rasa takut kan. Maknanya hakikat ini yang menyebabkan manusia berubah keadaan. Bila bangun daripada kubur, lain pula cara dia. Tengok ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Tatba'uhar radifah. Yauma tarjufur radifah. Tatba'uhar radifah. Masya Allah, tabarakallah. Tatba'uha ar-radifah. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua yang menyebabkan orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Kemudian bila keluar dari kubur apa jadi? Qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar, takut. Allahu akbar, takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk gerun. Hati takut, menggigil, orang panggil gedebar, berdebar-debar, pandangannya tunduk. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka yang engkar berkata sesungguhnya, sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Ini buat kafir ni. Dia tak percaya lagi, kan? Tak apalah, tak percaya, tunggulah dulu. Maka hati pada hari itu wajifah, dalam keadaan takut, resah. Dalam surah Ghafir Allah kata apa? Wa anzirhum yawmal azifah idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Berilah peringatan pada mereka pada hari yang sangat menakutkan itu. Masya Allah, tabarakallah. Absaruha khasyi'ah. Mata mereka tunduk belaka. Allah kata apa? Absaruha. Dia tak kata absaruhu, mata mereka. Absaruha, ay absar tilkal qulub. Mata-mata hati yang sedang gementar itu, ini menunjukkan bahawa pendengaran, penglihatan kita ni berkait dengan hati. Kalau hati tak tenang, mata pun lain macam kita tengok, kan? Kata ahli syair, wal ainu tu'rafu min ainai muhaddisiha in kana min huzniha hizbiha atau min a'adiha. Wal ainu tu'raf. Mata tu kita boleh tengok gerak mata orang itu. Sama ada orang tu bercakap dalam keadaan mana. Orang yang tenang ni bercakap tenang ya. Tapi kalau orang yang resah bercakap, mata dia melilau tak. Orang yang tak baik macam tu juga. Kita tengok muka orang ni, tak apa jadi dia ni. Cara aku tengok mata dia menakutkan kita ni. Tak, mata orang panggil mata tak juh lagu ni. Mata yang apa ni?
yang menakutkan kita. Ini sepanggil. Maka mata orang panggil tunduk. Sebab apa? Sebab atas dunia dulu mata tu lah duk celik mata. Celik ke Nabi, celik ke para sahabat radhiyallahu anhum. Pada hari ini mata tu tunduk. Mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla dan takut mereka itu kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mata takut. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Masya Allah, tabarakallah. Ini buah kapi ini. Qalu. Maaf. Sebelum daripada itu, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka yang engkar berkata, sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan dunia dulu? Ini ayat ini menunjukkan mereka ayat perli lah. Dia panggil ayat perli. Betul kok. Cerita Muhammad ni lepas kita mati, kan? Kita hidup balik. A'idza kunna 'idhaman nakhirah? Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Dia tak percaya, gitulah keadaan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembali kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Kalau betul hidup semula rugi kita duk lawan dia ni, kan? Fa innama hiya zajratun wahidah. Allah kata menghidupkan semula tidaklah sukar, tak payah. Kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua. Sekali Israfil tiup, semua orang bangun belaka. Fa idzahum bisahirah, yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, itulah ayat-ayat yang kita dapat baca. Allah SWT ni kalau dia nak apa, senang ya, kan? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Tuhan suruh je Israfil tiup, maka Israfil tiup semuanya jadi sahirah. Jadi itu dia panggil bumi mahsyar rata ya sana. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was sama. Hari mata tak ada dah, bukit-bukit semuanya sudah diterbang. Dalam siri yang lepas kita dah cerita tentang keadaan bukit. Pada hari itu buminya sama, manusia terkumpul di satu tempat. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mati kita dengan husnul khatimah. Dan Allah Ta'ala bangkitkan kita di akhirat esok dalam keadaan yang aman, tenteram, aman, damai. Mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Duduk di bawah panji-panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamaklah kita perbincangan awal dalam surah An-Nazi'at tentang keadaan malaikat dan juga keadaan kebangkitan semula. InsyaAllah, satu buku yang saya baca, Al-Alamul Akhir, tentang alam akhirat. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang bagaimana persiapan kita menuju ke akhirat, apakah keadaan-keadaan yang patut kita lakukan, boleh tengok dalam rakaman kita di bawah tajuk Alam Akhirat, insyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam CD yang akan datang, surah An-Nazi'at bermula ayat yang ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.